Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Parti MCA menghargai dan menyokong penuh keikhlasan dan kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas komitmennya untuk meneruskan beberapa usaha penting sebelum Yang Amat Berhormat bersara. Antaranya ialah yang pertama, pembaharuan sistem kehakiman negara. Yang kedua, pembaharuan serta memantapkan lagi usaha anti rasuah. Dan yang ketiga, pembaharuan perkhidmatan pasukan polis Diraja Malaysia. Parti MCA mengalu-alukan komitmen Perdana Menteri yang penting ini. Dan diharap parti-parti komponen akan benar-benar dilibatkan secara berkesan untuk membetulkan segala kelemahan yang sedia wujud dalam ketiga-tiga bidang tersebut agar kita dapat meyakinkan semula rakyat terhadap Barisan Nasional. Saya pernah mewakili MCA mengemukakan beberapa cadangan di Parlimen pada 30 April tahun ini terhadap ketiga-tiga bidang tersebut. Yang pertama, Parti MCA mencadangkan agar kerajaan perlu memperkasakan sistem kehakiman negara termasuk penubuhan Suruhanjaya Kehakiman yang benar-benar bebas supaya isu pelantikan dan kenaikan pangkat hakim dapat dijalankan dengan tulus dan adil. Seterusnya, Kerajaan Barisan Nasional harus memperkasakan sistem kehakiman yang benar-benar meyakinkan semula rakyat. Yang kedua, Parti MCA berharap usaha-usaha membantras rasuah, terutamanya pengstrukturan semula Badan Pencegahan Rasuah melalui penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang benar-benar berkesan untuk mencegah dan membantras rasuah. Sudah tiba masanya kita bertindak tegas tanpa mengira siapa dia pihak yang terlibat dalam rasuah, sama ada pemimpin politik, orang yang berpengaruh atau mereka yang berjawatan tinggi, atau dia rapat dengan siapa pun, kalau rasuah tangkap masuk penjara. Prestasi dan pencapaian seperti ICAC di Hong Kong haruslah digunakan sebagai salah satu contoh rujukan dalam usaha untuk menambahbaikkan usaha mencegah rasuah. Yang ketiga, masalah keselamatan dan keberkesanan untuk membantras jenayah adalah berkait rapat dengan kecekapan pasukan polis dan kesedaran orang awam. Kerajaan sepatutnya bersikap lebih terbuka mengenai 125 cadangan show Suruhanjaya Polis Diraja tempoh hari bagi mewujudkan sebuah pasukan polis diraja yang lebih efisien, telus, tidak mudah dirasuah, profesional dan adil. Pembaharuan yang benar-benar boleh meyakinkan rakyat adalah mempertimbangkan semula cadangan penubuhan Suruhanjaya bebas terhadap salah laku dan aduan terhadap polis IPCMC. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri yang kita sanjung tinggi, bertindaklah dengan tegas untuk membawa perubahan dan pembaruan terhadap ketiga-tiga bidang penting yang sebut tadi. Rakyat memang menanti-nantikannya. MCA tetap akan bersama kedua-dua pemimpin kita untuk menjayakan usaha pembaruan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rakyat perbilan kaum telah menghantar isyarat yang kuat kepada kita melalui trend mengundi dalam keputusan pilihan raya umum ke-12 pada 8 Mac 2008 lalu. Daripada maklum balas yang diterima MCA, rakyat mempunyai persepsi yang negatif terhadap Kerajaan Barisan Nasional semasa pilihan raya umum tersebut dalam pelbagai aspek. Antaranya, yang pertama, mereka tidak puas hati tentang masalah rasuah
dan penyalahgunaan kuasa oleh ahli politik dan pegawai kerajaan. Mereka yang memegang amanah ini telah dinampak pecah amanah terhadap rakyat. Terdapat juga persepsi amat negatif tentang ketidaktelusan dalam pemberian kontrak kerajaan dan terdapat juga banyak kebocoran dan ketirisan dalam penggunaan peruntukan kerajaan semasa pelaksanaan projek pembangunan, perolehan atau perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita tahu sebagai contoh sebuah projek pembangunan sekolah katakan, kalau ikut tender kerajaan dibina oleh mereka yang percaya, dia perlu 20 lebih juta buat satu sekolah, saiz sederhana. Tapi kalau wang yang sama itu diberi kepada lembaga pengurus, dia boleh buat 2 buah sekolah. Ini kenyataan. Saya ingat Datuk Seri Sami setuju juga. Pernah saya dengar beliau ada geluhan macam itu. Inilah ketirisan dan kebocoran. Yang kedua, rakyat merasa cicik dan marah terhadap segelintir, saya rasa segelintir, ahli politik dalam barisan nasional yang arrogant dan khairah membuat kenyataan atau ucapan yang berbau perkauman, tak sensitif, atau suka mengugut kaum atau orang lain, selalu bagi amaran ugutan. Terdapat juga ada di antara ahli politik yang nampak kaya raya tidak lama selepas mereka memegang jawatan parti atau memegang jawatan ahli majlis pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa yang lain. Jadi, yang ketiga, ramai mereka bimbang tentang keselamatan diri dan keselamatan ahli-ahli keluarga yang disayangi apabila kerap membaca berita kejadian jenayah seperti kes ragut, rompak, pecah rumah, rogol, kejahteraan orang atau pembunuhan secara kejam. Jadi masalah keselamatan, terutamanya pada masa 8 Mac sebelum dan masa sesudah, rakyat tak rasa selamat. Ini adalah persepsi yang telah dibaca daripada media massa, daripada apa yang juga sebenarnya terjadi.